Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man da'a bi da'watihi ila yaumiddin. Amma ba'd. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dapat kita bersama-sama lagi pada kali ini. Yang mana kita akan teruskan dengan pelajaran solat berjamaah pengikat hati. Bahagian fiqh. Baiklah, kita lihat objektif pembelajaran memahami maksud dan hukum solat berjamaah. Faham maksud apa dia solat berjamaah, apa dia hukum solat berjamaah. Yang kedua, mengetahui syarat dan ciri keutamaan bagi imam. Syarat dan ciri keutamaan bagi orang yang kita nak lantik jadi imam. Mempelajari kedudukan imam dan makmum. Makmum nak duduk mana, imam duduk mana. Memahami tentang makmum muafiq dan masbuk. Tengok makmum muafiq apa dia, makmum masbuk je apa dia. Dan sebagaimana biasa, jawab soalan kebat, sama-sama jawab. Dan menjawab soalan di bahagian deskripsi. Untuk memantapkan lagi pemahaman kamu tentang tajuk yang kita belajar ini. Kita lihat solat berjamaah daripada perkataan jama'ah, makna berkumpul. Dari sudut istilah, solat makmum bersama-sama dengan solat imam dengan sekurang-kurangnya seorang imam dan seorang makmum. Jadi sekurang-kurang dalam solat berjamaah ni adalah dua orang. Seorang kena jadi imam, seorang jadi makmum. Itu sekurang-kurangnya. Dan seorang dengan syarat-syarat yang tertentu. Ini mesti ada seorang imam, seorang makmum dan ada syarat yang tertentu. Hukumnya untuk individu sunat muakkad. Maknanya setiap individu ni individu lelaki. Sunat muakkad bagi dia untuk menunaikan solat secara berjamaah. Manakala untuk masyarakat, dia menjadi fardu kifayah. Menjadi fardu kifayah dengan makna, kalau dah kelompok imam, bila dah AJK Masjid Surau dah tunaikan, maka terangkatlah kefarduan tu. Tak berdosa lah bagi orang lain yang tak pergi untuk menunaikan solat secara berjamaah itu. Kemudian kita lihat dalil solat berjamaah. Firman Allah Subhanahu wa taala, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa aqimus salata wa atuz zakata warka'u ma'ar raki'in. Dan tunaikanlah solat dan keluarkanlah zakat dan rukuklah kamu semua bersama-sama dengan orang yang rukuk. Jadi, Imam Al-Qurtubi menyatakan bahawa warka'u ma'ar raki'in maknanya ialah solat secara berjamaah. Ibnu Umar meriwayatkan bahawa Rasulullah SAW bersabda, "Salatul jama'ati afdalu min salatil fadhi bi 27 darajatan." Iaitu solat berjamaah lebih afdal daripada solat bersendirian. Sebanyak apa? Sebanyak 27 darjat lebihnya berbanding dengan solat secara sendirian. Syarat menjadi imam. Okay. Syarat yang pertama, hendaklah imam bukan dari kalangan orang yang tidak boleh membaca Al-Fatihah dengan baik. Sedangkan makmum boleh membaca Al-Fatihah dengan baik. Jadi di sini sebenarnya tidak menjadi syarat imam itu boleh baca dengan baik dalam surah Al-Fatihah secara mutlak. Tetapi kalau dia tu nak jadi imam, dia mempunyai bacaan yang baik. Kenapa? Kerana orang belakangnya juga mempunyai bacaan yang baik. Jadi dia tak boleh kurang daripada makmumnya. Tapi kalau sekiranya makmum dengan imam tu sama-sama je baca Al-Fatihah tak betul. Sama-sama tak betul je baca Al-Fatihah, maka kedua-duanya boleh menjadi imam di antara satu sama lain. Syarat yang kedua, imam lelaki bagi semua makmum. Imam perempuan untuk makmum perempuan sahaja. Jangan jadi ada perempuan jadi imam untuk lelaki. Itu tak betul. Yang ketiga, makmum meyakini sahnya solat imam. Dia yakin imam itu solatnya sah. Kalau dia tahu imam tu solat dia tidak sah, dia ikut juga, maka solatnya pun jadi tidak sah. Dia nak solat di belakang imam, dia nampak imam kain koyak dah. Nampak dah paha tu. Maka dia ikut imam.
solatnya menjadi tidak sah kerana dia dah tahu solat imam itu pun sebenarnya tidak sah. Ciri keutamaan orang yang dipilih sebagai imam. Ni apabila terdapat 2 orang atau lebih dari ahli jemaah yang mencukupi syarat imam. Nak dahulukan siapa? Jadi kita akan lihat. Pertamanya, dia pemimpin ke tidak? Okey, pemimpin. Kita bagi pemimpin berbanding dengan rakyat. Sebab tu nak pilih pemimpin, biar jenis yang boleh jadi imam. Yang ada agama sikit. Yang kedua, imam yang dilantik oleh pemerintah. Dia ni yang telah dilantik. Dia dah temu duga. Majlis agama dah lantik dia. Maka dia diutamakan. Yang ketiganya, kalau kita pergi ke rumah seseorang, kita tetamu dan dia tuan rumah. Maka tuan rumah lebih utama untuk menjadi imam. Yang keempat, lebih alim dan berpengetahuan. Lebih alim dan berpengetahuan. Dia ni lebih banyak ilmu agamanya. Maka dia diutamakan. Lebih fasih bacaan Al-Quran. Dia baca Quran bagus. Maka utamakan dia untuk menjadi imam. Lebih warak dan soleh. Tengok, kita nampak wataknya adalah orang yang baik. Maka kita utamakan dia untuk menjadi imam berbanding dengan orang yang nampak biasa-biasa je. Okey. Seterusnya, lebih baik akhlaknya. Tengok akhlak, dia sudut akhlak. Jika ada 2, maka pilih yang lebih baik akhlak. Lebih bersih badannya dan kemas pakaiannya. Tengok pada pakaian pula. Oh, dia lebih kemas, lebih cantik pakaian dia. Lebih merdu suaranya. Telah berkahwin dan lebih tua. Okey, telah berkahwin ni kenapa? Kerana orang yang berkahwin lebih tenang jiwanya berbanding orang yang belum berkahwin. Spektrum ilmu. Sebaik-baik solat berjemaah ialah mendapat takbiratul ihram bersama imam. Mendapat takbiratul ihram bersama imam. Maksudnya bukan imam takbir kita tu takbir. Kalau siapa-siapa takbir ketika imam masih lagi takbir, maka solatnya tidak sah. Kenapa? Kerana solat ini kita selepas daripada takbir tu baru dikira solat. Pengertian solat ialah sesuatu yang bermula dengan takbir dan berakhir dengan salam. Okey. Perbuatan dan perkataan bermula dengan takbir, berakhir dengan salam. Jadi orang tu sebelum siap takbir, tak dikira solat. Jadi imam bagi laluan dia dulu. Biar dia takbir Allahu Akbar. Bila dah selesai takbir imam, barulah kita Allahu Akbar. Maka itu dinamakan mendapat takbiratul ihram bersama imam. Kelebihannya ialah kelebihan mendapatkannya selama 40 hari adalah mendapat jaminan keselamatan daripada api neraka dan selamat daripada sifat nifaq. Itu membuktikan orang tu benar-benar beriman kepada Allah. Kalau dia dapat konsisten 40 hari, dapat takbir bersama-sama dengan imam ataupun dapat bersama-sama imam. Ketika imam masuk saf, dia dah masuk saf. Imam duduk depan, dia dah masuk. Kemudian imam takbir, dia takbir. Dapat 40 hari sedemikian. Maka dikira mendapat takbiratul ihram bersama imam. Dan orang itu akan terselamat daripada sifat nifaq. Atau senang ceritanya, diiktiraf sebagai seorang yang beriman. Kedudukan imam dan makmum. Sini Ustaz tunjukkan saja imam dan seorang makmum yang sama jantina. Lelaki sama lelaki, perempuan dengan perempuan. Cuma gambar ni kurang tepat sikit kerana terlalu jauh ni. Macam solat masa PKP ni. Ni dah setengah meter ni. Ni tak betul. Dia kena rapatkan makmum ni dekat dengan imam. Okay, terus. Ini kedudukan imam dan makmum, sekumpulan makmum lelaki. Imam seorang, makmum 3. Macam kedudukannya. Kalau imam perempuan dan 2 makmum perempuan, imam perempuan ni depan sikit je daripada 2 makmum dia. Lagi, imam dan makmum berbeza jantina. Macam tadilah, macam lelaki saja tadi. Perempuan di belakang, imam depan. Kedudukan imam dan makmum, itu imam perempuan dan 3 atau lebih makmum perempuan. Okey, sikit je imamnya di depan. Yang lain semua rata macam tu. Okey. Sekumpulan makmum lelaki dan seorang makmum perempuan. Okey, lelaki, imam, 3 makmum, 3 makmum lelaki, perempuan belakang. Okey. Seorang makmum lelaki dan sekumpulan makmum perempuan. Okey, seorang makmum lelaki duduk tepi imam. Sama macam tadi, rapatkan sedikit. Ni. Kemudian perempuan di bahagian belakangnya. Kedudukan imam dan makmum dari sudut sekumpulan makmum lelaki dan sekumpulan makmum perempuan. Okey, lelaki imam, saf lelaki, kemudian saf perempuan. Okey, baik. Kita lihat pula kepada syarat solat berjamaah.
Di sini juga Ustaz ada buat beberapa perubahan tentang syarat solat berjamaah ini setelah merujuk kepada kitab-kitab yang muktabar. Jadi Ustaz pasal buat sedikit perubahan di sini. Pertamanya, makmum niat mengikut imam. Dia nak jadi mengikut berjamaah ni kena makmum niat ikut imam. Imam tidak wajib berniat mengikut imam. Cuma imam itu rugi. Kalau orang lain ikut dia, orang lain dapat solat berjamaah, dia tak dapat. Sebab apa? Dia tak niat menjadi imam. Yang kedua, makmum tahu pergerakan imam. Makmum tahu ni kerana makmum nampak imam, atau makmum dengar suara imam, atau makmum dengar suara mubaligh. Mubaligh ni siapa? Orang yang duduk dekat imam, dia dengar, dia nampak pergerakan imam, dan dia tolong orang belakang. Kebetulan mikrofon rosak. Imam tu slow pula. Imam tua, dah tua, sakit pula. Imam tu Allahu Akbar. Maka mubaligh di belakang Allahu Akbar. Tujuannya nak bantu orang belakang supaya dapat dengar dan dapat tahu pergerakan imam. Imam sami Allahu liman hamidah. Sami Allahu liman hamidah. Tu orang lain tu, orang tu menolong makmum yang jauh tu supaya dapat tahu pergerakan imam. Yang ketiga, makmum tidak berada di hadapan imam. Syarat solat berjemaah, makmum tidak boleh berada di hadapan imam. Maka kalau makmum sama taraf dengan imam, maka ini dikira makruh. Yang baiknya apa dia? Iaitu apabila makmum berada di belakang imam. Okey, makmum berada di belakang imam. Okey, tu. Yang keempat, pergerakan makmum mengikut semua rukun fi'li imam. Makmum ikut semua rukun fi'li imam. Macam mana cara ikut? Iaitu apabila imam bergerak, maka dia pun bergerak. Yang terbaiknya apa dia? Apabila imam telah pun sampai ke pergerakannya, imam contoh telah rukuk, Allahu Akbar, dah sampai kita pun Allahu Akbar. Okey. Itu yang terbaik. Kurang sikit dari itu, imam dah gerak, kita pun Allahu Akbar ikut. Itu pun dah kira okey, dah dikira mengikut imam. Yang tak bolehnya macam mana? Imam belum lagi rukuk, makmum dulu rukuk dulu, Allahu Akbar. Imam steady lagi, dia rukuk dulu. Ni dikira sebagai menyalahi solat berjamaah, walaupun dia terkehadapan satu rukun, belum lagi batal. Belum lagi batal solatnya, belum lagi putus ikut imamnya, tapi itu dikira sebagai suatu perbuatan yang tidak elok. Yang kelima, jarak hujung bangunan masjid dengan saf pertama di luar masjid tidak melebihi 150 meter atau 300 hasta. Dalam buku teks disebutkan saf terakhir dalam masjid. Itu Ustaz tak jumpa dalam kitab-kitab yang Ustaz rujuk. Tapi kitab yang Ustaz rujuk adalah jarak hujung bangunan masjid dengan saf pertama di luar masjid tidak melebihi 150 meter atau 300 hasta. Ini merupakan syarat solat berjamaah. Kita lihat pula kepada makmum muwafiq. Makmum muwafiq ialah makmum yang mendapat masa, yang memuatkan bacaan satu Al-Fatihah secara sederhana ketika berdiri di belakang imam pada setiap rakaat. Makmum muwafiq ialah makmum yang dia dapat masa ketika mana sedang berdiri belakang imam, dia dapat masa, banyak mana masa? Masa tu muat untuk dia membaca satu Al-Fatihah secara sederhana. Ketika dia berdiri di belakang imam. Jadi dalam buku teks disebut macam mana? Makmum yang sempat membaca surah Al-Fatihah dengan sempurna bersama-sama dengan imam sebelum imam rukuk pada rakaat pertama. Ini agak tersasar daripada apa yang terdapat dalam kitab-kitab. Nanti Ustaz akan tunjukkan apa dia yang disebutkan dalam kitab, yang mana ia ternyata berbeza dengan apa yang ditulis di dalam buku teks untuk makna makmum muwafiq dan juga nantinya berkaitan dengan makmum masbuk. Okey, makmum masbuk. Makmum tidak mendapat masa yang memuatkan bacaan satu Al-Fatihah secara sederhana ketika berdiri di belakang imam pada setiap rakaat. Makmum tu tak dapat masa. Kalau makmum muwafiq dapat masa, makmum muwafiq tak dapat masa. Banyak mana masa? Muat untuk bacaan satu Al-Fatihah secara sederhana ketika mana dia berdiri di belakang imam pada setiap rakaat. Kenapa kita katakan pada setiap rakaat? Kerana Al-Fatihah terdapat pada setiap rakaat.
Karena itu, setiap rakaat makmum ini terdedah kepada menjadi makmum muafiq dan juga makmum masbuk. Dalam buku teks disebut macam mana? Makmum yang tidak sempat membaca surah Al-Fatihah dengan sempurna bersama-sama dengan imam sebelum imam rukuk pada rakaat pertama. Jadi, sudah Ustaz katakan tadi, ia agak berbeza daripada rujukan yang telah pun Ustaz rujuk. Kita lihat di sini, sebagai lampiran, Ustaz bawakan orang muafiq itu mereka yang mendapat akan dia daripada qiyam imamnya itu masa. Dia dapat masa yang dapat membaca Fatihah dengan bacaan orang pertengahan. Tiada diiktibarkan dengan bacaan dirinya dan tiada pula dengan bacaan imamnya. Okey. Itu orang muafiq. Jadi maka barang siapa mendapat akan dia masa yang tersebut itu di dalam qiyam imamnya, sama ada ia dapat pada awal rakaatnya atau lainnya, maka dinamakan dia orang muafiq. Tengok pula. Orang masbuk pula adalah orang masbuk itu lawan orang muafiq, iaitu orang yang tiada dapat serta imam dalam qiyam imamnya masa. Dia tak dapat masa. Yang dapat padanya membaca Fatihah yang pertengahan. Tiada nisbah bacaan dirinya dan tiada pula bacaan imamnya. Jadi, sini jelas menunjukkan bahawa orang muafiq dan orang masbuk adalah berkaitan dengan mendapat masa dan tidak mendapat masa. Keadaan orang makmum masbuk, macam mana dia? Jika sempat rukuk dan tamakninah bersama imam, makmum dikira mendapat rakaat. Okey. Yang kedua, hendaklah menyempurnakan rakaat yang tertinggal selepas imam memberi salam. Jika ada. Kalau dia pergi itu dia tertinggal rakaat, maka dia kena tambah untuk cukupkan rakaat. Mungkin dia menjadi makmum masbuk tetapi dia tak tertinggal rakaat. Maka tidak perlulah dia tambah rakaat yang tak tertinggal pun. Kenapa dia nak tambah rakaat? Okey. Walaupun dia menjadi makmum masbuk. Macam mana kaifiah solat makmum masbuk? Jika imam masih berdiri. Okey, Ustaz buatkan beberapa bahagian. Jika imam masih berdiri, maka makmum masbuk dia pergi buat apa? Berdiri tegak, bertakbiratul ihram dan terus membaca Al-Fatihah sekadar yang dapat dan terus rukuk bersama imam. Maka rakaat itu dikira baginya. Mana dia dapat rakaat? Sebab apa? Dia dapat rukuk serta tamakninah bersama imam walaupun tak sempat habis membaca Al-Fatihah, kerana dia merupakan makmum masbuk. Yang kedua, jika imam telah rukuk, maka dia berdiri tegak, niat takbiratul ihram dan terus rukuk bersama imam. Dia pergi imam duk rukuk, maka dia Allahu Akbar, dia terus rukuk. Dapatlah tamakninah bersama imam masa rukuk. Maka rakaat itu dikira baginya. Dia dapat rakaat, dapat satu rakaat. Kemudian terus dengan rakaat yang kedua pula. Kemudian lagi, jika imam berada kedudukan selepas rukuk, imam berada pada kedudukan selepas rukuk, maka makmum berdiri tegak, niat takbiratul ihram dan terus mengikut kedudukan imam. Rakaat itu tidak dikira baginya. Maka yang inilah, kalau dia berlaku pada rakaat pertama, maka dia kena tambah lagi satu. Kalau dia berlaku pada rakaat kedua, dia kena tambah lagi dua rakaat. Jadi, bila dia pergi tengok imam tengah sujud, maka dia takbir Allahu Akbar, dia pun sujud. Itu dia tak dapat rakaat tersebut. Tetapi, dia dah dikira mengikut imam pada ketika itu. Hikmah solat berjamaah. Menyatukan hati umat Islam kerana sentiasa solat dalam saf yang teratur. Duduk bersama-sama dalam satu saf. Jadi, menjadikan hati umat Islam ini sentiasa bersatu. Melahirkan masyarakat yang berdisiplin kerana melazimkan diri mengikut segala pergerakan imam. Imam bagi arahan Allahu Akbar, rukuk. Imam bagi arahan Sami Allahu liman hamidah, semua ikut. Jadi ini menjadikan masyarakat kita ni berdisiplin mengikut arahan daripada imamnya. Begitulah hendaklah diterjemah. Nanti bila diberi arahan oleh ketua, dia pun mampu untuk melaksanakan arahan daripada ketuanya dengan baik. Dari sudut spektrum ilmu, adab solat berjamaah, memakai pakaian bersih dan wangi. Nak pergi solat berjamaah tu,
memakai pakaian yang tidak bercorak, apatah lagi banyak tulisan. Nanti orang yang solat di belakang kita duk baca je tulisan yang ada pada baju. Jadi hukum kita pakai tu makruh. Memenuhkan saf hadapan terlebih dahulu. Dalam bab memenuhkan saf hadapan, jangan suruh orang lain untuk penuhkan saf hadapan. Jika ada kosong, kita yang kena naik. Tidak sunat kita tawarkan kepada orang sebelah kita naik untuk penuhkan saf. Yang sunatnya kita dapatkan kedudukan yang lebih ke hadapan bila mana kita pergi solat berjemaah. Yang keempat, rapat dan luruskan saf. Bila mana tak ada COVID ni, maka dapatlah kita rapat dan luruskan saf. Yang terakhir, bertenang dan tidak keluh kesah ketika solat. Bertenang, solat dengan relax je. Nak pergi solat pun jangan laju-laju sangat, jangan berlari. Masa solat pun, solat dengan tenang. Soalan kebat, Amir datang untuk solat berjemaah. Namun saf yang terakhir telah penuh dengan ahli jemaah. Apa yang perlu dilakukan oleh Amir? Bincangkan. Okey, Ustaz sediakan jawapan. Amir memulakan solat sendirian di belakang saf terakhir. Kemudian memberi isyarat kepada makmum di hadapannya supaya mundur ke belakang. Itu yang perlu dibuat. Kerana mungkin makmum itu tidak menyedari kehadiran Amir. Kesannya Amir mendapat pahala berada di dalam saf. Kesimpulannya, kita hendaklah mempelajari perkara fardu ain agar ibadat diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi itulah berkaitan dengan jawapan contoh jawapan soalan kebat dalam tajuk ini. Mudah-mudahan ia membantu para pelajar sekalian untuk membiasakan diri menjawab soalan-soalan kebat ini. Sebagaimana biasa, kita dah sampai kepada penutupnya. Jawab soalan di bahagian soalan pengukuhan di bahagian deskripsi di bahagian bawah video. Dan Ustaz sudahi dengan aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.